Bayangkan ini. Seluruh dunia diberitahu bahawa Iran telah menutup Selat Hormuz, laluan minyak paling penting di dunia. Laluan yang membawa hampir 20% bekalan minyak global. Apabila berita itu tersebar, pasaran panik, harga minyak naik. Negara-negara barat mula bimbang. Tetapi ada satu perkara menarik yang tidak ramai perasan. Selat Hormuz mungkin ditutup, tetapi tidak untuk China. Menurut data yang disahkan melalui imej satelit dan sistem penjejakan kapal, Iran sebenarnya masih menghantar minyak keluar. Dan sejak perang bermula pada 28 Februari, kurangnya 11,7 juta tong minyak mentah telah melalui Selat Hormuz. Tetapi destinasi minyak itu bukan Eropah, bukan Jepun, bukan juga India. Semua pergi ke China. Firma pemantau kapal Tanker Trackers mendedahkan bahawa mereka mengesan pergerakan kapal melalui satelit, termasuk kapal yang mematikan sistem pengesanan mereka untuk bergerak secara senyap. Apa yang mereka temui sangat jelas. Ketika kapal yang berkaitan dengan Amerika, Eropah, dan Israel menjadi sasaran serangan, kapal tangki China masih berlayar dengan bebas. Hari ini, Iran memuatkan kira 1,5 juta tong minyak setiap hari. Daripada jumlah itu, sekitar 1,25 juta tong sehari dihantar ke China. Ini bermaksud, Selat Hormuz sebenarnya bukan ditutup sepenuhnya. Ia seperti mempunyai laluan khas, laluan VIP, dan hanya satu negara yang boleh menggunakan, China. Tetapi perkara ini bukan berlaku secara kebetulan. Sebenarnya, China sudah bersedia untuk situasi seperti ini sejak lama dahulu. Dalam 2 bulan sebelum perang bermula, import minyak China meningkat hampir 16%. Mereka mula menyimpan stok minyak secara agresif. Pada masa yang sama, Iran meningkatkan ekspor minyak mereka ke tahap tertinggi sejak 2018 dan hampir semuanya dihantar ke China. Ini menunjukkan bahawa Beijing sudah menjangkakan sesuatu akan berlaku. Mereka bersedia lebih awal. Tetapi ada satu lagi bahagian cerita yang lebih besar. Beberapa tahun lalu, China membelanjakan kira-kira $62 bilion untuk membina satu projek mega. Namanya China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC. Projek ini membina jalan raya, rel kereta api, dan infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan Gwadar di Pakistan terus ke wilayah Xinjiang di China. Ramai orang fikir projek ini hanya untuk perdagangan, tetapi bagi pakar geopolitik, projek ini sebenarnya berkaitan dengan tenaga, khususnya minyak. Masalah terbesar China sejak dahulu ialah Selat Melaka, laluan sempit antara Malaysia dan Singapura. Sebahagian besar import minyak China melalui laluan ini. Jika berlaku konflik besar, Tentera Laut Amerika Syarikat secara teori boleh menutup laluan tersebut. China memanggil masalah ini sebagai Malacca Dilemma. Dan CPEC adalah jawapan kepada masalah itu. Dengan laluan darat dari Gwadar ke China, minyak dari Timur Tengah boleh dihantar tanpa perlu melalui Selat Melaka. Pelabuhan Gwadar pula terletak sangat dekat dengan Iran dan Teluk Parsi. Malah, tidak jauh dari kawasan ladang minyak Iran. Memang benar, saluran paip minyak sepenuhnya masih belum siap. Infrastruktur minyak di Gwadar juga masih sedang dibangunkan. Tetapi satu perkara sudah jelas, koridor darat itu sudah wujud, jalan sudah siap, laluan sudah tersedia, dan Iran tahu dengan tepat mengapa China membina laluan itu. Sekarang mari kita lihat gambaran besar. Iran menggunakan drone murah bernilai sekitar $15.000 untuk mengganggu penghantaran minyak dunia. Kapal barat menghadapi risiko serangan. Tetapi pada masa yang sama, China terus menerima sekitar 1,25 juta tong minyak Iran setiap hari. Dunia terpaksa melepaskan lebih 400 juta tong minyak daripada reserve kecemasan mereka. Walaupun begitu, harga minyak tetap meningkat. China pula berada dalam keadaan selesa. Bekalan cukup, stok mencukupi, dan ekonomi mereka terus bergerak. Iran pula memerlukan wang China untuk bertahan dalam perang ini. China memerlukan minyak Iran untuk menggerakkan ekonomi. Kedua-dua negara mendapat apa yang mereka mahukan. Sementara negara lain di dunia membayar harga yang lebih mahal di pam minyak. Amerika Syarikat dilaporkan membelanjakan sekitar $890 juta sehari
untuk konflik ini. China pula tidak mengeluarkan $1 pun untuk perang tersebut, tetapi mereka tetap menerima minyak. Dalam geopolitik global, ada satu prinsip lama yang sering disebut oleh penganalisis strategi. Jika mahu memahami apa yang sebenarnya berlaku, ikut aliran minyak. Bukan sekadar lihat peluru berpandu.